Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita masuk bab yang ketujuh, sukatan serakan data terkumpul. Okey, sukatan serakan data terkumpul. Tahun lepas kita dah belajar masa tingkatan 4, sukatan serakan data tak terkumpul. Maksudnya dia bagi data yang kamu perlu cari mode, median, mean, sisi hampir awal semua. Tapi dalam bentuk yang tak terkumpul. Maksudnya dalam bentuk yang tak tersusun. Untuk tahun ni, kita cari juga benda tu, mode, median, mean, sampai awal semua. Tapi dalam bentuk yang terkumpul. Data yang telah kita kumpulkan. Maksudnya data tu kita dah masukkan dalam jadual. So lebih mudahlah kita mencari. Okay, untuk hari ni cikgu hanya akan membincangkan tentang bagaimana untuk kita membina jadual untuk persediaan bagi membina histogram dan poligon kekerapan. Okey, histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Di mana at the end kamu perlu tahulah macam mana nanti apabila diberi suatu data, kamu perlu membina jadual kekerapan dan seterusnya melukis graf. Daripada situ nanti kamu perlu mencari mean, perlu mencari median, perlu mencari julat antara kuartal dan sebagainya lah. Tapi untuk hari ini kita hanya akan membina jadual sahaja. Okey, membina jadual sahaja. So, besok cikgu harap esok Rabu, cikgu harap kamu dah ada kertas graf di depan kamu. Nanti kita sama-sama buat graf. Kita sama-sama buat graf. Okey. Bagaimana untuk kita membina histogram dan poligon kekerapan? Nanti untuk tajuk ni kamu akan belajar 3 jenis graf. Iaitu histogram, poligon kekerapan dan OGIF. Okey, histogram, poligon kekerapan dan OGIF. Di mana tiga-tiga ni nanti kamu perlu tahu buat daripada awal sampai akhir apabila suatu data diberi. Okey, semasa di tingkatan 4, anda telah mempelajari cara mentafsir serakan bagi data tak terkumpul menggunakan plot batang dan daun dan plot titik. Yang kita buat bentuk macam ni tahun lepas tu. Ingat lagi yang itu. Dan lepas tu ada yang gitu-gitu tu. Yang itu yang kita dah belajar tahun lepas. Bagi suatu set data terkumpul, kita boleh melihat serakan dengan membina histogram dan poligon kekerapan bagi data tersebut. Sebelum membina histogram dan poligon kekerapan, anda perlu mengetahui selang kelas. Ni kita perlu tahu ni. Macam mana nak mencari selang kelas, had bawah, had atas, titik tengah dan sempadan bawah. Sebab benda-benda ni semua kamu kena buat, kamu kena cari sebab lagi satu sempadan atas dan kekerapan longgok kan. Sebab benda ni dia tak bagi. Dalam table tu kamu perlu cari. Kamu perlu cari. Yang boleh diperolehi daripada jadual kekerapan. Okey. Apakah rumus-rumus bagi benda-benda yang kita nak cari, perkara-perkara yang kita nak cari di atas ni, yang cikgu dah highlight warna kuning, macam mana kita nak cari, kamu perlu tahulah. Okey, yang pertama, kamu perlu tahu apa itu saiz selang kelas. Okey, saiz selang kelas nanti apabila diberi data yang banyak, contoh 40 data. Macam mana kamu nak bina jadual kekerapan kamu? Ni kosong ni, tak ada apa-apa. Macam mana kamu nak bina jadual kekerapan kamu? Kalau dia kata okey dengan menggunakan saiz selang kelas 5. Macam mana kamu nak cari, nak buat? Okey, caranya adalah dengan menolakkan nilai data terbesar, maksudnya nombor terbesar dalam data kamu, tolak nombor terkecil dalam data kamu bagi bilangan kelas. Contoh kalau dia nak berapa bilangan kelas dia? Nak 5. Kamu kena bahagilah 5. So dari situ kamu akan tahu saiz selang kelas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari
sempadan bawah. Sempadan bawah adalah had atas tambah had atas kelas sebelumnya tolak had bawah kelas itu. Maksudnya apa? Nanti bila kamu dalam selang kelas bila kamu cari contoh 170 hingga 179. Itu kita panggil selang kelas. Okey? Nak cari sempadan bawah, kamu kena tahu had atas kelas sebelum. Maksudnya kamu kena tahu kelas sebelum. Kelas sebelum adalah 160, 169. Ini adalah had atas kelas sebelumnya. Tambah had bawah kelas itu. Sini. So kat sini kamu akan dapat sempadan bawah. Tapi sebenarnya ada cara lebih mudah lah. Nanti cikgu tunjuk macam mana nak cari cara lebih mudah untuk cari sempadan bawah. Yang cikgu bagi ni, yang kat sini ni, ini adalah dia punya rumus. Okay. Dalam periksa kita nak cepat, kita nak pantas kan. Dalam periksa kita guna cara yang cepat lah. Okay. Sempadan atas pun sama. Sempadan atas adalah had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya. Maksudnya yang ni dengan yang selepasnya lah untuk cari sempadan atas. Manakala yang keempat, titik tengah adalah had bawah tambah had atas bahagi 2. Apa itu had atas, had bawah? Contoh tadi kalau 170 hingga 179 kita punya selang kelas. Yang ini adalah had bawah. Yang ini pula adalah had atas. Adalah had atas. Yang itu. So kamu kena tahulah. Tak perlu hafal, just tahu cara nak buat je, is okay. Okay, seterusnya. Ni. Kita terus kepada perbincangan. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Dia nak kita cari apa? Nak cari apa? Selang kelas. Apa rumus selang kelas tadi? Apa rumus selang kelas? Tidur lagi? Assalamualaikum. Tidur lagi ke? Senyap je. Ada. Ada. Okey, apa dia macam mana nak cari selang kelas? Tadi apa? Nilai terbesar data tolak nilai terkecil data bahagi bilangan kelas. Bilangan kelas dah bagi dah tadi berapa? Dia nak awak jadikan 6. Nilai data terbesar berapa? Nilai data terbesar kat sini kalau tengok dalam kotak ni. 173. 173 yang ni. Nilai terkecil? 145. 145 atau nilai terkecil. So dia akan jadi saiz selang kelas kita adalah 173 tolak 145 bahagi dengan bilangan kelas kita berapa tadi? 6. So bila kita kira, kita akan dapat 173 tolak 145 bahagi 6. Kita akan dapat 4.67 kan? Tapi saiz selang kelas kita, selang kelas kita mesti dalam nombor bulat. So nombor bulat kalau 4.67 dia akan jadi 5 lah. Tu. Maksudnya saiz selang kelas kita akan start dengan 5. So kalau 145 dia akan jadi start dengan nombor kecil lah atau sebelumnya. Contoh kalau kita punya nombor terkecil 146, kita boleh start dengan 145. Macam tu. So 145, 46, 47, 48, 49. Ni nak 5 kan? So 149. 150 hingga 154 dan seterusnya lah. Ni kita punya selang kelas. Okey, faham macam mana nak cari? Cikgu, tadi je kata kalau 146 jadikan 145 Mana kalau 4.667 ni. Ni
Kalau 4.67, kita punya selang kelas tu kena jadikan nombor bulat. 5. Jadi kita punya saiz selang kelas tu 5. Maksudnya ni, beza antara ni mesti 5. So contoh kalau kita tengok nilai terkecil kat sini, start dengan 145 kan? Memang dia ganda 5. So 145, 46, 47, 48, 49. So ni kan saja kan 5 ni. 145, 46, 47, 48, 49. Sekejap. Kejap. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. So 145 hingga 149 tadi, saiz dia 5. Saiz. Okey. Apa bezanya? Ini kita panggil selang kelas. Oh, sini saiz. Yang ni adalah saiz selang kelas. Apa maksud saiz selang kelas? Saiz selang kelas ni adalah beza antara selang kelas kita tu nanti. Saiz selang kelas ni kita dapat daripada rumus ni. Okey, dah dapat. Oh, kamu dapat 4.67. Macam mana dapat 4.67? Nilai terkecil tolak nilai terbesar. Nilai terkecil tolak nilai terbesar dalam data kamu. Saiz bilangan kelas ni adalah mesti dibagi dalam soalan. Bilangan kelas adalah 6. So kita bagilah. Kita bagi dapat 4.67. Tapi saiz, bila saiz kita tak boleh dalam perpuluhan or whatever, mesti nombor bulat. Jadi kita bundarkan. 4.67 kita bundarkan kan jadi 5. Okey. So saiz selang kelas kita adalah 5. Tapi kita tak buat lagi table ni. Sekarang kita nak buat table. Table pertama kita, ni kat sini ni. Table ini kat sini ni, ini adalah selang kelas. Ni selang kelas. Ini kita panggil selang kelas. Jadi table pertama kita tu adalah mesti mula sebab kat sini nilai terkecil 145. Nampak? Nilai terkecil 145, nilai terbesar 173. 145 tu memang cantik kan, dia punya gandaan 5. Kan 145 is gandaan 5. Contohlah kalau nilai kat sini 144 contoh. Nilai terkecil 144. 144 nilai terkecil. So adakah kamu start dengan 145? Kamu kena start dengan berapa? 144. 140 sebab dia gandaan 5. Faham, Suyan? Oh, faham. Dia kena start dengan gandaan 5 lah sebab kita punya saiz selang kelas 5. Dalam kes dalam peta ni, sebab dia memang gandaan 5 nilai terkecil. So senanglah. Tapi kita habis dengan berapa? Adakah kita habis dengan 173 kita punya table tu? Tak. Kita akan buat sampai berapa? 175. 170 sampai 175. Kita punya saiz selang kelas. Kita punya selang kelas. Faham ni? Faham. Faham Okey, kita teruskan. Okey, sekarang kita nak guna table. Tadi dah cari kan? Data kat atas, yang ini. Cikgu ambil, kita nak banner sekarang jadual. So sekarang, dia kata saiz selang kelas 5 kan? Cukup tak cikgu buat ni? Ya, harap cukup lah. Okey, so dia akan jadi 145 hingga 150. Sebab tadi, dia nak selang kelasnya 6. Bilangan kelas menjadi 6. Apa maksud bilangan kelas? Awak punya ni ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu kelas kita. Okey. Lepas tu kita start tadi sebab nilai paling kecil adalah 145. Paling besar 173. So kita kena habis dengan 175. So kita buatlah. Dia mesti bersambung. 151 hingga 155. 156 hingga 160.
161 hingga 165. Ya. 166 hingga 170. 171 hingga 175. Okey, faham? Faham ni? Citra? Kamil? Faham. Faham ni nanti sebab ni dalam peksa kamu kena bina sendiri, dia tak bagi. Kalau abang-abang kamu sebelum ni, table ni dia bagi, kamu just isi. Tapi tahun ni dia tak mulai kamu dia tak bagi dah. Sebab apa? Benda ni kamu perlu bina sendiri. Okey, kekerapan. Macam mana nak kira kekerapan? Takkan tak tahu kan? Benda tu dah tahu, awak dah belajar masa tingkatan satu Cikgu, kedua. Ya. kenapa buku teks tu kan 145 hingga 149? 45, ya Allah. Sorry. Silap cikgu. Saya silang kelas Betul. Sebab 5. 1, 4, berapa? 5, 145, 46, 47, 48, 49. Tadi kan kita buat tu 1 hingga 49. Ni, atas tadi 145 ni. Samalah tu. Okay, so 149, 150 hingga 154, 155 hingga 159, 160 hingga 164, 165 hingga 170, 171 hingga 174. Cikgu 169. 169. Sorry. Sini Nombor ya. Yes. Okay, so salah dua ni. 169, 170 hingga 174. Betul. Okay. Logik lah sebab sini sampai 173 kan. So boleh lah. Kalau dia 176, awak kena tambah lagi satu lah. Soalan tu dah jadi saiz selang kelas ni. Bilangan kelas ni dah jadi 7 lah. Okay. Kekerapan. Macam mana nak cari kekerapan? Kekerapan. Kekerapan adalah kita cari nombor daripada 145 hingga 149 yang ada dalam ni. Ada berapa bilangan dia? Okay, so kira. 145 hingga 149 ada berapa? 1, 2, ada lagi tak? 2 je. 2 je. Okay. 150 hingga 154. 1, 2, 3. Betul? Betul. 3. Okay. Yang ketiga 155 hingga 159. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul 6? Betul. 6. 160 hingga 164. 160 hingga 164. 1, 2, 3, 161 cikgu. 4, 5. Ada 5 ya? Betul 5? Betul. Okey, seterusnya 165 hingga 169. 1, 2, 3. 3. Yes. 170 hingga 173. 1 je kan? Ni je kan? So, 1. So, total berapa tu? 5, 10, 19. 5, 10, 20 ya? 20. 20. Selalunya dia akan sebutlah. Data menunjukkan, selalunya dia akan bagi tahu dekat ayat ni. Nampak ni? Selalunya kat sini dia akan sebut, set data menunjukkan tinggi bagi 20 orang pelajar. Tingkatan 5. Kalau dalam Excel selalu ditulis macam tu. So keywordnya kat situ ada 20. So bila kamu kira kekerapan kat sini total mesti 20. Okay. Ni yang cikgu tulis ni. Ini adalah simbol sum of dalam bahasa Inggeris. Nanti kita akan gunalah
sum of atau jumlah bagi. Okey, mesti 20. Okey, had bawah. Macam mana kita nak tahu had bawah? Tadi cikgu dah bagi tahu. Had bawah adalah yang cikgu highlight warna kuning ni adalah had bawah. Ni adalah had bawah. Maksudnya kita tulis je lah. 145, 150, 155, 160, 165, 170. Kalau itu had bawah, had atas ni mana? Yang ni lah. Ni adalah had atas. So tulis 149, 154, 159, 164, 169, 174. Okey, setakat ni faham? Faham. Shuyen je yang faham. Yang lain ni tidur lagi ni. Tahulah hari Senin. Faham. Farisha, faham. Farisha? Faham. Faham. Okey, titik tengah. Macam mana nak cari titik tengah? Pernah cari kan sebelum ni? Dengan rendah? Aku tak ingat dah. Pernah. Ikhwan, macam mana nak cari titik tengah? Had bawah tambah had atas bahagi 2. Pandai. Had bawah. Maksudnya kalau dalam kes yang ini, yang ini, had bawah dia, titik tengah dia. Cikgu cari satu contoh, lepas tu tekan kalkulator Maksudnya 145 tambah 149 bahagi 2. Tu macam mana nak cari titik tengah. Maksudnya 145 tambah 149 bahagi 2, kamu akan dapat 147. Betul? Lepas tu sini 152, 157, 162, 167, 172. Macam mana cikgu dapat laju tu? Senang je. Kita dah tahu tadi, saiz selang kelas 5 kan? Betul? Jadi bezanya pun titik tengah mesti 5, 5, 5. 147 tambah 5, 152. 152 tambah 5, 157. 157 tambah 5, 162. Lebih mudah. Tak perlulah kamu tekan satu-satu. Okey, boleh? Boleh. Okey, sempadan bawah. Sempadan bawah tadi macam mana? Had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bagi 2. Kan, maksudnya kalau satu, yang ini kamu kena tahu 1, 4, 4. Betul? Untuk cari yang ni. Tapi itu mengikut formula. Maksudnya untuk cari sempadan bawah adalah 144 tambah 145 bahagi 2. Kita guna rumus ni kan tadi. Ni. Ni, yang kedua ni. Had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu. Maksudnya sebelumnya adalah 144 tambah 145 bahagi 2. Tapi cara yang senang dalam PEXA kita nak jimat masa. Kita nak laju, betul? So senang je caranya. Ambil ni 145 tolak 0.5. So akan jadi 144.5. Boleh? Yang ini 149.5. Kita ambil nilai had bawah, kita tolak 0.5. Itu cara yang lebih mudah lah. Kalau nak ikut rumus pun tak ada masalah. Maksudnya 144 tambah 145 bahagi 2. Still dapat 144.5. Betul tak? Betul tak? Betul. So tu cara yang cepat lah. 154.5, 159.5, 164.5 dan 169.5. Kalau sempadan bawah kita tolak, sempadan atas kita buat apa? Kita nak cari sempadan atas. Tambah. Pandai dah boleh teka kan. Tambah 0.5. So akan jadi 149.5, 154.5, 159.5, 164.5 169.5 dan 174.5.
Faham? Faham. Faham ke? Faham Okay, cikgu laju je lah. Sikit lagi. Yang ni. Yang ini, dia dah bagi dah selang kelas. Kalau rezeki awak baik, dalam peksa, dia bagi macam ni siap-siap dah. Dia bagi. Berdasarkan maklumat di bawah, lengkapkan jadual kekerapan berikut. Dia bagi macam tu je. So yang ini dia dah bagi. Selang kelas dia dah bagi. Tapi kalau dia bagi yang macam ni, bagi yang macam ni, selang kelas awak kena bina sendiri. Macam mana caranya? Macam cikgu ajar tadi lah. Okay? Tu. Okay, kalau dia suruh awak bina sendiri daripada data ni, dah faham Faham. Faham Okay, yang ini lebih mudah. Maksudnya data tu dia dah bagi dah. So awak tinggal transfer je lah. Maksudnya 70 hingga 79. Berapa saiz selang kelas dia tu? Cuba teka saiz selang kelas. 10. 10. 10 kan. Jangan sebut 9 sebab awak nampak. 110 hingga 119. 9 cikgu, saiz selang kelas dia tak. Kita kena kira daripada 70 tu dah kira. 70. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Kena kira daripada 70 tu dah kira dah. Okey, kekerapannya pun dia dah bagi rezeki awak. Tapi kalau dalam peksa selalunya tak adalah. Kekerapan ni kamu kena cari sendiri. Lepas tu cari je lah macam biasa. Boleh ni cikgu leave it yang ni? Cikgu, kenapa dia tak bagi jadual untuk KSM? Kenapa dia Jadual. tak bagi jadual untuk KSSM? Yang jadual bawah tu. Ni jadual ni. Kekerapan. Itu saya kata. Bukan tak bagi. Ikut rezeki awak. Kadang-kadang dia tak bagi. Kalau dia tak bagi, dia akan bagi ayat macam ni lah. Dia suruh awak ni ayat dia ni. Dia bagi macam ni. Bina jadual kekerapan. Dia suruh awak bina sendiri. Kalau dia tak bagi. Kalau rezeki awak bagi baik, dia dah bagi dah benda ni. Cuma selalunya kekerapan ni dia tak bagilah. Awak kena kira juga. Maksudnya benda ni dia dah bagi dah. Yang ni dia dah bagi untuk kamu. Yang lain kekerapan, titik tengah, sepadan atas, had bawah. Awak kena cari sendiri. Faham? Bukan dia tak bagi. Ada dua cara dia boleh tanya. Sama ada dia dah bagi jadual kekerapan, awak tinggal isi tempat kosong, ataupun dia just bagi bilangan selang kelas, awak kena cari sendiri. Tu dua cara dia nak tanya. Faham? Faham. So standby je lah. Dia nak bagi yang mana. Maksudnya awak kena tahu. Kalau dia tak bagi table, macam mana awak nak cari. Kalau dia dah bagi table, macam mana awak nak buat. Okay. So kat sini kekerapan dia dah bagi. Kalau dalam peksa selalu kekerapan dia tak bagi. Awak kena kira sendiri. Kira sendiri macam mana? Daripada data tak terkumpul. Yang macam ni. Ni kita panggil data tak terkumpul yang berterabur. Awak kena kira lah caranya macam mana cikgu ajar tadi. Okay. Lepas tu had bawah tadi awak dah tahu. So kita ambil je kan. 70, 80, 90, 100, 110, 120. Had atas 79, 89, 99, 109, 119, 129. Titik tengah. Cuba cari titik tengah. Sekarang. Berapa titik tengah? Titik tengah yang pertama. 74.5. Ya, 74.5. Awak nak kira terus pun boleh. 80 tambah 89 bahagi 2. 90 tambah 99 bahagi 2 pun boleh. Cara yang mudah, macam mana nak kira? Tadi awal cikgu tanya, apa dia? Ni, 70 hingga 79. Ada apa kat situ? Macam apa yang awak tahu kat situ? Tambah 10. Sebab apa 10 tu?
Dia punya apa? Selang kelas. Saiz selang kelas. Saiz selang kelas. Pentingnya kamu tahu saiz selang kelas. Sebab apa? Daripada saiz selang kelas tu, kita boleh cari titik tengah yang berikutnya. Kita boleh cari sempadan bawah yang berikutnya dan sempadan atas yang berikutnya. Tu pentingnya awak tahulah. Okay. So kat situ 84.5. Betul, tambah 10. 94.5, 104.5, 114.5 dan 124.5. Sempadan bawah? Berapa? 9.5. Nampak? Tambah 10. Tambah 10. Tambah 10. Tambah 10. Tambah 10. Sempadan atas? Betul? Betul. Lepas tu? 89.5 tambah 10. Lepas tu 99.5 tambah 10. Lepas tu 109.5 tambah 10. 119.5 tambah 10. 129.5 juga tambah 10. Ni semua ni tiga benda ni semua kita dapat tahu daripada saiz selang kelas. Faham? Faham. Memang senang je. Penting hari ni. Ini yang paling asas sekali. Sebab tu cikgu ajar ni satu hari. Okey, cuba buat ni. Belum lagi. Kekerapan longgokan. Sorry. Belum lagi. Okey. Umur. Maksudnya umur itu adalah kita punya apa? Selang kelas. 30 hingga 39. 40 hingga 49. 50 hingga 59. Kekerapan ambil. Ataupun kalau dalam exam selalunya awak kena kira. Macam mana nak cari kekerapan longgokkan? Saya nak cari? Dah belajar ke belum dulu dengan rendah? Dah kan? Awak dah lukis ogif kan dulu? Graf kekerapan longgokkan ni, jadual kekerapan longgokkan ni selalunya bila kita nak melukis ogif, kita akan guna tabel ni. Kalau yang ini selalunya sama ada histogram atau poligon kekerapan. Selalunya kita akan guna mana? 1, 2, sama ada ini atau ini. Yang itulah pilihan dia. Okey? Sepadan bawah, sepadan atas pula. Sepadan bawah. Yang tu. Okey? So kekerapan longgokan. Macam mana kita nak kira kekerapan longgokan? Tahu tak? Kita ingat dah? Tambah. First, yang pertama ni kita salin dulu kat sini. Salin. Gitu. Yang pertama salin. Yang kedua baru kita tambah kat sini. So 4 tambah 5, 9. 9 tambah 8, 17. 17. 17 tambah 7, 24. 24 dan 24 tambah 3, 27. 27. Kita tambah sengit condong. Okey, boleh? Cikgu, kalau yang first tu memang sama Yang first tu sama. Sama ada kosong atau satu nilai. Maksudnya kalau macam ni nanti graf awak akan hanging lah, dia akan start macam tu. Gitu. Kalau sini start kosong, graf kamu nanti akan start daripada bawah. Tu nanti bezanya. Kalau hanging ni, graf hanging macam ni, apa-apa pun awak nanti kena tarik sampai ke bawah. Okay? Tu nantilah. Besok kita start. Besok ada kertas graf, baru besok awak semua ready kertas graf, kita buat sama-sama. Okay? Soalan ni banyak ni, 10 markah. 10 marks. Graf tu memang dari kosong kan? Yes, memang dari kosong. Kalau dia tak, macam ni 4 kan? Tadi cikgu sebut, kalau dia 4, bila kita lukis graf kita, dia akan jadi gini. Alah, tak cantik. Sekejap saya lukis cantik sikit. Dia akan jadi gini. Bila jadi macam tu, yang ni kita tak boleh, untuk graf kita tak boleh biar graf kita tergantung. Jadi awak buat apa, awak kena tarik lah. Macam tu. Mesti start daripada kosong.
Kalau in case dia memang dah mula daripada kosong, kita akan start kat sini kan? Kosong. Betul, kita akan start daripada sini. So kita bawa je lah naik atas. Gitu. Kalau dia dah start daripada kosong, tak perlu kita tarik. Sebab dia dah kat bawah. Masalah kita ni tadi, dia tergantung macam tu. Bila tergantung, graf tak boleh tergantung. Jadi awak kena buat apa? Tarik lah. Nilainya tu nanti cantik je awak boleh tarik. Faham Kalau tergantung, maksudnya awak hanya kalau 4 markah, awak hanya akan dapat 3 markah je. Nilai akhir tu tak dapat. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Okey, last one. Latihan 2. Cuba buat. Sama-sama. Okey, selang kelas dah bagi dah untuk awak. So senang cerita. Kan, selang kelas dah bagi. So salin je lah. Kalau dia tak bagi, awak kena bina sendiri. Betul? Saya tak pakai spek, tak nampak. 120 hingga 129. Kekerapan pun dia dah bagi. 5, 10, 20, 30, 25, 10. Okey, kekerapan longgot kan? First step. 5. 5 pandai. Yang kedua? 15. Tambah. So 15. Lepas tu? 35. 15 tambah 20, 35. Lepas tu 30 tambah 35? 65. 65. Kan? 65 kan? Betul-betul. Lepas tu? 90. 90. Yang ini? 100. Selalunya nilai akhir ni sama dengan soalan kita kat atas ni. Data menunjukkan bilangan bagi contoh ni laju kereta kan. Data menunjukkan laju bagi 100 buah kereta dalam satu pertandingan. Contoh dia sebut perkataan 100 kat sini. So bila 100 kat situ, nilai sini mesti sama dengan soalan. Tu keyword dia. Keyword dia mesti ada kat atas kekerapan dia. Dia mesti sebut. So awak tahulah kat situ nanti rujukan kita nilai akhir mesti 100. Jumlah semua mesti 100. Sebab kalau jumlah sini salah, awak punya mean salah, nanti awak punya standard deviation, awak punya sisihan piawai salah, semua salah. Jadi kat table ni yang paling penting, awak perlu hati-hati. Okey, setakat hari ni. Boleh? Boleh. Cikgu slow dulu hari ni sebab apa nak bagi awak mahir betul table ni. Sebab nanti kita nak daripada table, second step awak lukis graf. Daripada situ nanti awak kena cari sisihan piawai, kena cari variance, kena cari mean, semua daripada table. Okey? Boleh? Okey, so untuk hari ni homework awak adalah ni. Boleh? Nampak tak homework? Saya tak guna buku teks, saya terus buat kat situ. Sebab kalau buku teks nanti kesian awak, kena salin banyak benda. So kita guna modul impak. Muka surat 160 hingga 162. Muka surat 162 tu, awak buat yang atas je. Dia sampai separuh je. Yang bawah tu dah lukis graf. Boleh? Boleh ke? Boleh. Ada masa sekarang kan, lagi setengah jam, betul? 3 masa kita hari ni. 3 masa hari ni, setengah jam lagi awak siapkan ni lah. Siapkan modul impak ni. Okey. Hari esok Mat kan? Esok kita sambung buat graf pula. Okey. Nanti tengah hari ni admat kan? Admat mungkin untuk saya yang terakhir lah 21. Lepas tu Cikgu Carol mungkin akan ambil lah kalau dia dah MC dia dah MC dia dah ni.